khabirum bima yasnaun. Maksudnya, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman itu, supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Ayat tersebut mengandungi 3 perkara. 1. Mengajar kelakuan yang baik, yakni adab. Yang kedua, memberitahu. Yang ketiga, menakut-nakutkan. Ayat ni ada dalam surah An-Nur, tuan-tuan sekalian. Surah An-Nur adalah satu surah yang mengajar adab. Islam agama sempurna. Islam bukan sahaja mengajar sembahyang, puasa, zakat, haji. Islam juga mengajar berhubung dengan ekonomi. Islam juga mengajar berhubung dengan adab. Adab untuk masuk ke dalam rumah. Adab untuk bergaul dengan manusia yang lain. Adab untuk hidup dalam masyarakat. Islam mendedahkan perkara ini untuk kita beri perhatian. Maka dalam ayat surah An-Nur, qul lil mu'minin, katakanlah oleh kamu wahai Muhammad. Kepada siapa kamu nak kata ini? Lil mu'minin, kamu tujukan kata-kata ini kepada orang yang beriman. Jelasnya tuan-tuan sekalian, dalam erti kata yang lain, kalau dia bukan orang yang beriman, dia tidak akan sambut benda ni. Dia tidak akan beri perhatian. Kebanyakan ayat yang datang, bila disebut saja ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maknanya kita sebagai orang yang beriman kena serius pandang apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu. Kalaulah Allah Ta'ala kata qul, katakanlah oleh kamu wahai Muhammad, lil mu'minin, kepada golongan orang-orang yang beriman, maka orang yang beriman kena beri perhatian. Tak boleh kita abaikan, tak boleh pandang ringan, tak boleh kita pandang dalam keadaan sebelah mata. Lihat apa yang Allah Ta'ala ingin sebut. Yaghuddu min absarihim, supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Wa yahfazu furujahum, dan memelihara kehormatan mereka. Zalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. 1. Jaga pandangan. Yang kedua, jaga kehormatan mereka. Itu yang lebih baik, lebih suci untuk mereka. Tuan sekalian, Islam agama suci. Islam agama yang cukup baik. Untuk kita bersama dengan golongan wanita, ikut secara logik akal, tak kahwin pun tak ada apa tuan-tuan sekalian. Kenapa kita perlu kahwin? Kenapa perlu akad nikah? Secara logiknya, kalau kita ingin bersama untuk dapatkan zuriat, kita boleh terus bersama dengan dia. Itu secara logik. Tetapi kerana azka lahum, untuk lebih suci, untuk lebih baik, untuk lebih bertanggungjawab, maka ada kaedahnya. Kaedahnya, kamu mesti ikut akad, kamu mesti ijab dan qabul, kamu mesti ada saksi, dan kamu mesti mendapatkan izin daripada wali. Maka tuan-tuan sekalian, pada waktu tersebut, innallaha khabirum bima yasnaun, Allah amat mendalam pengetahuannya atas apa yang mereka kerjakan. Allah tahu semua sekali tuan-tuan sekalian. Ada orang dia bersama dengan wanita. Saya tuan-tuan sekalian banyak dihujani, dimaklumkan benda ni, dan banyak juga menyelesaikan beberapa perkara berhubung dengan kes seperti ini. Mereka boleh hidup bersama dalam sebuah rumah. Sangkaan orang lain, mereka sudah pun berkahwin dan sudah pun ada anak, tapi malangnya anak ini tidak didaftarkan. Sebab bagaimana nak daftar? Dia sendiri pun tidak daftarkan perkahwinan, dan mereka sendiri pun belum lagi berkahwin. Cuma duduk sekali, duduk dalam satu rumah, berlagak seperti suami dan isteri. Penduduk kampung tidak menjangkakan dia belum berkahwin. Tapi ada orang yang tahu, dia maklum perkara tersebut. Tuan-tuan sekalian, cuba bayang apa nasib budak-budak ini. Apa nasib kanak-kanak yang dilahirkan dalam keadaan dia ingat itulah ibu dan bapanya, sedangkan dia adalah merupakan anak di luar daripada nikah. Cuba bayang kalau benda ni berterusan dan boleh didaftarkan, namanya ada dalam surat beranak, ada maikid, kemudian dapat kad pengenalan, dibinkan dengan bin bapanya, sedangkan dia adalah anak luar nikah. Kemudian bila sampai tahap untuk berkahwin, berkahwinlah dengan seorang lelaki yang lain, diwalikan oleh bapanya, sedangkan bapanya bukan bapa sebenar, bapa yang merupakan hanya bersekedudukan dengan ibunya. Cuba kita bayang bagaimana zuriat tersebut secara berterusan.
Sebab tu Islam datang memperbaiki sistem dan cara hidup manusia supaya ada tanggungjawab dan supaya dapat menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Ditambah dengan harta, masuk pada harta pesaka setelah meninggal dunia, sedangkan dia bukan anak yang sebenar, sedangkan dia tidak ada kaitan dalam hidup, ambil harta tersebut, berterusan tuan-tuan sekalian bergelumang dengan keadaan yang tidak diredai oleh Allah. Itu Islam minta balik pada agama. Balik pada agama akan memberikan keselamatan. Maka apa yang disebut oleh Allah, innallaha khabir. Dalam Quran tuan-tuan sekalian, ada ketikanya Allah Ta'ala sebut alim, ada ketikanya Allah Ta'ala sebut khabir. Alim tahu, khabir pun tahu. Tetapi beza di antara alim dan khabir, khabir ini lebih detail pengetahuannya. Sebab tu bila kita sebut pakar, dalam bahasa Arab dia akan sebut khabir, pakar, orang yang lebih mendalam pengetahuannya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mendalam pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan. Ayat ini tuan-tuan sekalian mengajar adab. Adapun pada mengajar adab ialah firman Allah, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram. Memandang yang haram tuan-tuan sekalian, pandang berterusan, pandang dengan gairah, pandang dengan fikiran yang buruk, pandang dengan fikiran yang negatif terhadap orang-orang yang diharamkan untuk kita lihat. Kita nak bermesyuarat tuan-tuan sekalian, tak boleh nak bermesyuarat dengan orang perempuan? Boleh, tetapi dalam keadaan menjaga pandangan, dalam keadaan kita menundukkan pandangan. Bukan terus tunduk, ini bukan maknanya kita tunduk melihat ke lantai, tetapi kita alihkan pandangan. Sebab zaman sekarang tuan-tuan sekalian, orang kata tunduklah pandangan kamu. Kalau kita tunduk, bila kita tunduk lebih dahsyat daripada atas. Hari ini cara berpakaian, kita duduk lihat atas pada muka dan rambut. Tapi bila diminta tunduk, bila kita tunduk ke bawah lebih bahaya daripada sudut cara berpakaian. Maka oleh kerana itu bukan makna tunduk melihat perkara yang lain, tetapi kita alih pandangan, cari pandangan yang lain dan seumpamanya. Tengok ke whiteboard pun tak apa. Walaupun whiteboard tak boleh nak bercakap, marker tak boleh nak bercakap, tapi kita cuba alih. Masa bercakap kita boleh lihat orang, boleh tatap, tetapi tatap dalam keadaan yang tidaklah dalam keadaan yang keterlaluan ketika kita bermesyuarat. Islam dia tak sekat perkara ni tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita boleh elok, lagi bagus untuk kita menjaga hati, menjaga kebersihan jiwa kita. Dan dengan kalimah ini Allah Ta'ala menyuruh hambanya melakukan kelakuan yang baik, iaitu memeliharakan matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada perkara yang tiada halal dikerjakan dengannya. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, nescaya dia adalah jahat perangai dan patut dimurkai dan diseksa. Bila seksa ni tuan-tuan sekalian? Hari akhirat. Macam mana bentuk seksaan Allah, itu adalah hak milik Allah Ta'ala. Maka oleh kerana itu, kalaupun kita pernah melakukan perkara ini, Allah Ta'ala sangat membuka ruang taubat untuk kita sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Islam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan sekalian sangat suka orang bertaubat. Kalau kita membuat maksiat, ia tidak bererti kita perlu merendah diri dan kita kata biarlah aku terus buat maksiat. Bukan. Islam datang bagi tahu ini tak boleh, ini maksiat, ini dosa, dengan tujuan kita balik kepada Allah. Bila balik kepada Allah, Allah lebih suka kerana mereka ini kenal Allah Ta'ala. Tetapi Allah murka bila kita jauhkan diri daripada Allah. Kita hidup setiap hari, bangun daripada tidur kita lupa Allah, masa kerja kita lupa Allah, masa kita kembali ke rumah kita lupa pada Allah. Allah tidak sayang pada kita tuan-tuan sekalian. Tetapi bila kita kembali pada Allah, berdoa kepada Allah, walaupun kita banyak dosa, tapi berdoa kepada Allah, minta bimbingan daripada Allah dan minta kekuatan daripada Allah, Allah lebih sayang kerana Allah tahu manusia ini adalah orang yang berharap kepada dirinya. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan manusia? Sedangkan malaikat sendiri jelaskan kepada Allah. Malaikat menyatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima.
Mengapa kamu nak membuat manusia, wahai Allah, sedangkan mereka akan kacau bilaukan muka bumi, mereka akan bertelagah, mereka akan merosakkan muka bumi, dan mereka akan menumpahkan darah di atas muka bumi. Betul ataupun tidak kata-kata malaikat? Di Mesir, tuan-tuan sekalian, mereka menumpahkan darah manusia yang lain. Di Syria, tuan-tuan sekalian, mereka sanggup membunuh walaupun kanak-kanak yang kecil. Apa yang disebut oleh malaikat benar. Apakah Allah Ta'ala tidak tahu? Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala menjangkakan perkara ini. Kerana itu Allah Ta'ala membuat untuk manusia nafsu dan akal. Kenapa kita lalui perkara ini? Kenapa Allah sengaja buat perkara ini? Kerana Allah ingin diketahui Dia adalah Tuhan. Allah suka Dia diketahui, dimasyhurkan sebagai Tuhan sekalian alam. Dialah yang paling berkuasa dan Dia boleh melenyapkan semua orang. Tuan-tuan sekalian, dalam sejarah di Mesir, jangankan kata Jeneral Abdul Fattah As-Sisi, Allah Ta'ala telah melakukan suatu hukuman terhadap Firaun. Jangan kata daripada kalangan ahli korporat Mesir, Qarun, tokoh korporat yang paling hebat, ditenggelamkan harta dan rumah serta Qarun ke dalam muka bumi. Walaupun Qarun memiliki harta yang banyak, kuncinya dipikul oleh pengikut-pengikutnya. Satu kunci sekitar 10 orang, satu gulung kunci, yang menyebabkan harta yang dimiliki oleh Qarun begitu banyak. Tuan-tuan sekalian, kalau kita hari ini berbangga dengan dunia chemical, kalau Petronas pun ada, tuan-tuan sekalian, Qarun antara orang yang terlebih dahulu mencuri ilmu chemical ini. Allah anugerahkan ilmu chemical ini kepada Nabi Musa, kepada Yusha' bin Nun, dan kepada Nabi Harun alaihi salam. Tetapi dalam masa yang sama, Qarun menipu, dan Qarun telah mencuri ilmu tersebut. Akhirnya dia pandai buat emas, pandai untuk mencipta logam, pandai untuk mencipta harta, dan akhirnya dia menjadi orang yang kaya raya. Allah tunjuk, walaupun kamu kaya, walaupun kamu memiliki harta yang banyak, walaupun kamu daripada kalangan orang yang hebat memiliki harta benda, akhir sekali Allah tenggelamkan dan Allah Ta'ala timbuskan ke dalam muka bumi. Tuan-tuan sekalian, maka balik kepada cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah yang paling terbaik. Akhirnya tuan-tuan sekalian, ayat ini memberitahu, ayat ini juga menakutkan, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang haram, memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Allah memberitahu dengan kalimah ini, dengan ayat ini, bahawa memejam mata dan memelihara faraj itu sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa, dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Itu dua faedah dia. Kalau kita jaga mata, jaga faraj, bersih hati dari segala dosa, dan memperbanyakkan pekerjaan kebajikan. Akhirnya menakut-nakutkan. Ayat ini menakutkan kita kerana Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Allah akan membalasnya. Jika baik, nescaya dibalas dengan pahala, kesenangan dan syurga. Jika jahat, dibalas dengan seksaan dan api neraka. Sebagaimana kata Allah SWT, innallaha khabirun bima yasna'un, sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Tuan-tuan sekalian, kita masih lagi belum berakhir berhubung dengan mata ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam pengajian yang akan datang. Seterusnya kita sambung dengan anggota yang kedua, berhubung dengan telinga. Jadi tuan-tuan sekalian, saya bawa buku tak banyak atas permintaan pada bulan yang lalu. Ditulis situ tu RM10. Modal saya RM8.50. Saya kata ikutlah, nak jual berapa pun saya tak kisah. Jadi kalau tuan-tuan beli tu, yang lebih nak ambil baki dengan saya lepas daripada ni boleh. Kalau nak serah RM10 tu, saya harap tuan-tuan niatkan sedekah supaya ia merupakan di antara amalan yang kita boleh panjangkan, insya-Allah. Dan masa yang sama, saya mohon jasa baik tuan-tuan sekalian tu terus membantu, sebab saya seperti mana biasa saya sebut dulu, sekarang ni memang terus bergelanggang dengan masyarakat dan banyak membantu. Dan konsep yang kita buat hari ni dua dalam satu. Satu kebajikan, yang kedua dakwah. Alhamdulillah, kebanyakan yang susah ni tuan-tuan sekalian jarang sekali hadir ke masjid. Jarang sekali
mendengar majlis ilmu. Jadi apa penerapan yang kita bawa adalah hidup kita tidak berkat tanpa hubungan dengan Allah. Jadi bila mana kita bantu masyarakat dalam pelbagai aspek, antara penekanan yang kita bagi adalah baliklah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kunjungilah masjid, hadirlah ke masjid, dan alhamdulillah sebahagian yang kita tolong, yang kita berikan kesedaran, ada yang telah muncul ke masjid, duduk dalam majlis ilmu, dan sebilangan daripada kalangan mereka merasai betul ada keberkatan. Walaupun duit sama boleh, dulu boleh 500, sekarang boleh 500, tapi keberkatannya agak berbeza dengan situasi-situasi yang lalu. Jadi kita harap pendekatan ini kita terus bawa, bagi kebajikan, dalam masa yang sama kita mendidik masyarakat dengan dakwah. Jadi saya ada 1-2 misi untuk disempurnakan dalam bulan ini, iaitu memperbaiki rumah fakir miskin yang sangat teruk, tuan-tuan sekalian. Semalam saya ada gambar tapi tak sempat nak ambil yang telah di print. InsyaAllah saya akan hantar melalui email kepada wakil surau. Rumah ni tandas pun tak ada, tuan-tuan sekalian. Sangat menyedihkan. Paksa menumpang, tandas jiran, kemudian dapurnya terlalu uzur, dan semua tu saya telah rakamkan, dokumentarikan dalam gambar-gambar. Misi kita nak baik pulih situasi ini, dan kita nak membantu umat Islam, khususnya ibu-ibu tunggal dan fakir miskin seperti ini. Jadi kalau tuan-tuan ada nak bagi zakat, saya kira itu adalah asnaf yang layak untuk menerimanya, sebab sangat miskin dan sangat memerlukan. Jadi nak bagi zakat, nak bagi sumbangan, boleh diletakkan di belakang sana. Saya menghargai sumbangan tuan-tuan sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita simpan, apa yang kita hulurkan, apa yang kita akan perolehi pada masa yang akan datang, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Uthman bin Affan, wa huwal muwaffiqu bis-shawab wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanallah.